Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Cikgu Hadi Ismail. Hari ini kita akan sambung topik dalam bab lakaran tingkatan 1 RBT, yang mana topik hari ini adalah berkaitan dengan lakaran isometrik. Okey. Jadi cikgu minta sediakan kertas ataupun buku bersama-sama dengan pensil sekurang-kurangnya 2 grade yang berbeza. Okey. Jadi tunggu selepas ini. Baiklah. Jadi tanpa membuang masa, jom kita tengok bagaimana nak melakar lakaran isometrik. Langkah yang pertama. Ini kita akan buat langkah demi langkah. Kita akan ulang semula sama macam latihan bagi lakaran oblik itu. Baik. Lakarkan paksi mendatar X dan paksi menegak Y. Jadi tanpa perlu buang masa, apa kita buat? Baik. Paksi mendatar X. Ini adalah paksi X. Paksi menegak Y. Okey. Alright. Siap. Langkah pertama siap. Langkah kedua. Lakarkan paksi surut Z1 dan Z2 bersudut 30 darjah pada paksi X. Okey. Baik, kita buat dulu untuk paksi X. Paksi Y. Anak pelajar kena ingat jangan sesekali gunakan pembaris sebab kita dalam topik lakaran. Lakaran hanya menggunakan pensil tanpa sebarang alatan lain. Okey. Baik. Dia minta yang kedua ni, lakarkan paksi surut Z1, Z2 bersudut 30 darjah. Ingat lagi masa kita buat latihan oblik, lakaran oblik, untuk nak dapatkan 45 darjah, cuba kita tengok. Kita hasilkan satu, saya letak pen merah. Segi empat sama, betul? Baik. Jadi sudut sini, kalau saya potong terus ke sini, bersudut 45 darjah. 45 kan? Cuba kita bahagikan 45 dengan 3. 45 bahagi 3 sama dengan 15 darjah. Okey. Sekarang kita nak sudut dia 30 darjah. Jadi 15 tambah 15 sama dengan 30 darjah. Jadi kita perlukan 2. Apa 2 apa 3 cikgu? Okey, kita tengok kat sini. Ini ke sini, ini sudutnya adalah 45. Kita bahagikan kepada 3 kat sini 1, 2, 3. Jadi 1 ni mewakili 15 darjah. 15, 15 dan 15. Bermaksud kalau kita nak 30 darjah, kita akan buat satu garisan akan bersilang dengan yang kedua ni. Okey, kita tarik dia. Jadi ini adalah Z1. Sama juga keadaan di sebelah sini. 1, 2. Okey, kita Sorry. Ini akan jumpa dengan ini. Okey, kemudian kita tarik dia naik atas. Ini kita tandakan sebagai Z2. Okey. Jadi inilah paksi Z1 dan Z2 yang kita perlu lakarkan. Yang mana dia adalah bersudut 30. Ini 30, sebelah sini pun 30. Okey. Alright. Jadi selesai untuk langkah yang kedua. Kita pergi langkah yang ketiga. Tandakan ketinggian objek pada paksi Y dan labelkan AB.
Okey. Jadi apa perlu kita buat? Langkah yang sama tadi. Open tab. Paksi mendatar. X. Menegak Y. Okey. 30 darjah. 30 darjah ke sini. Okey. Macam sama je. Okey, tak apalah. Buat semula. 30 anggaran di sini. Okey. Baik. Seterusnya dia minta tanda ketinggian objek pada paksi Y. Ni paksi Y. Tandakan objek. Katakan objek kita nak buat adalah objek kubus. Okey. Masih lagi kubus. Okey. Ini ketinggiannya. Ini yang perlu kita tandakan. Katakan ketinggiannya pada sini. Kita letak A. Di bahagian bawah kita letak B. Okey. Siap untuk ketinggian. Seterusnya langkah yang keempat. Dia kata bina garisan AC dan AE selari dengan Z1 dan Z2. Okey. Jadi ulang semula. X. Y. Z1, Z2, ketinggian objek A, B. Sekarang dia kata garisan AC dan AE selari dengan Z1 dan Z2. Jadi ZA pada Z1 kita unjurkan dia selarilah ya. Okey. Pada Z2 pun selari. Kita unjurkan Z2 selari. Kita tandakan. Ini AC. Yang sebelah sini AE. Okey. Selesai langkah 4. Pergi langkah yang kelima. Dia kata langkah yang kelima. Bina garisan tengah memotong Z1 dan Z2 label sebagai CD dan EF. Okey, bermaksud ketinggian bagi objek itulah. Okey, ketinggian objek kita. Ini ketinggian daripada sini sampai ke sini. Itu yang akan kita buat sekejap lagi. Jadi kita buat garis paksi mendatar X, menegak Y, Z1, Z2, tinggi objek, tunjukkan dia A, E, ini C, ini E. Okey. Sekarang nombor 5 kita perlu buat adalah unjurkan ke bawah kan. Kita nak unjurkan ke bawah. Jadi dia punya jarak panjang ni kita anggarkan dia. Contoh kita bagi dekat sini, kemudian kita unjurkan ke bawah. Okey. Jadi ini adalah E, ini E tadilah. Okey, kita padam E yang belakang ni. Okey. E, F, manakala yang dekat sini C, katakan C dia dekat sini. Ini adalah C. Unjurkan ke bawah, dia akan jadi, ini adalah C, D. Okey. Sikit je lagi. Dah nak hampir siap. Baik. Seterusnya, langkah yang ke-6. Bina garisan selari CG dan EG. Baik. Macam biasa, paksi X, paksi Y, Z1, Z2. Okey.
tinggi objek AB, unjurkan dia. EF CD. Jadi apa yang dia minta tadi adalah bina garisan selari CG dan juga EG. Kalau kita tengok pada sini, C berada pada sini, E berada pada sini. C kita nak selarikan dia, kena tengok pada garisan yang ni, AE. Jadi kita buat selari dia 30 darjah, dia akan selari ke belakang. Yang E kita perlu tengok pada garisan AC. Jadi dia akan selari pada sebelah sini. Okey. Jadi sekarang ni kalau kita tengok pada sini, dia akan bersilang pada titik ni. Yang ini adalah namanya adalah G. Okey. Jadi sekarang bentuk yang kita nak dah dapat. Kita buat lagi satu. Okey. Kita nak legapkan dia. X, Y, okey. Z1, Z2, tinggi objek, unjurkan. Okey. Sorry. Ini E. CD, sorry. Betul. E. Okey. Ini bawah D, ini F. Alright. Jadi tadi kita dah unjurkan. Ini pun kita dah unjurkan. Alright. Jadi titik ni adalah G. Sekarang kita nak legapkan dia. Okey. Baik, legapkan pandangan yang kita nampak dulu. Baik, sekarang kalau diperhatikan kat sini, ada bahagian yang tersembunyi. Contohnya di bahagian belakang sana dan juga di bahagian bawah sini. Jadi kita boleh hasilkan garisan tersembunyi untuk menunjukkan bahawa bentuk tu ada, wujud. Okay? Kita unjurkan dulu. Ada masalah. Unjurkan dulu. Yang ini pun kita unjurkan dulu. Okey. Jadi bentuknya kita akan dapat yang ini garisan putus-putus lah. Okey. Baik. Jadi itulah bentuk bagi kubus kita dalam pandangan lakaran isometrik. Okey. Jadi selepas ni kita akan buat latihan bagi lakaran isometrik. Jadi saya harapkan pelajar-pelajar boleh buat langkah 1 hingga langkah 7 dalam lakaran isometrik ini. Okey, sekian dulu. Sehingga kita bertemu kembali pada tutorial ataupun pada latihan yang seterusnya nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.